Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih Allah dengan kurnianya kita di sini di rumahnya menjadi tetamunya. Ketahuilah kebolehan untuk berbuat kebaikan bukan berlaku semata-mata kerana keinginan kita, upaya kita. Keinginan dan upaya kita tidak akan berlaku jika ia tidak seiring dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dulu takdir atau keinginan, yang mana dulu takdir ataupun upaya, pastinya takdir dulu. Sebab itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita berupaya untuk berbuat kebaikan, tidak perlu untuk kita merasa diri kita ini baik, merasa diri kita ini mulia. Apatah lagi jika terlintas dalam hati kita memandang rendah dan hina kepada yang lain. Yang baiknya bukan kita. Kita tetap insan yang banyak dosa, insan yang banyak kekurangan dan keaiban. Tetapi yang baiknya itu Allah. Walaupun dengan dosa dan aib yang banyak, tapi Allah Ta'ala masih baik dengan kita. Dia mentakdirkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi bila ditanya apa yang harus kita rasa, yang harus kita rasa hanya satu, yaitu terima kasih Allah, yakni rasa mensyukuri, menghargai segala kebaikan yang Allah Ta'ala takdirkan dalam kehidupan kita. Dan bila mana kita berterima kasih kepada Allah, kita menghargai, mensyukuri sistem dan peraturan Allah yang benar dan kekal benar sehingga ke hari kiamat, ialah la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jangan lupa untuk niat. Ini kena niat juga, bukan puasa saja niat. Duduk di rumah Allah, pertama niat apa? Niat i'tikaf. Namaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kenapa kena niat? Sebab sesuatu ibadat atau rutin harian kita, untuk jadi ibadat, dia mesti syarat pertama niat. Kalau tak niat Ustaz, niat tak niat jadi adat, niat jadi ibadat. Salah niat Ustaz, salah niat jadi maksiat. Sembahyang jadi maksiat, puasa jadi maksiat, baca Quran jadi maksiat. Apa contoh salah niat? Yaitu riya, buat sesuatu kerana manusia. Apa orangkah kata. Jadi tuan-tuan sekalian, jaga-jaga. Sebab itu kita nampak sama di sini, sama kita, tapi pada pandangan Allah sangat berbeza. Sebab Allah Ta'ala tak pandang luaran kita. Yang dipandang Allah jauh ke dalam hati kita. Yakni apa? Iaitu apa niat kita. Jadi duduk di sini niat i'tikaf, niat apa lagi Ustaz? Niat menunggu, niat duduk dalam majlis ilmu untuk kita kutip mutiara ilmu dan minta bagi Allah Ta'ala beri faham dan mengupayakan kita mengamalkan apa yang kita fahami. Bagi ahli Korea di sini, setiap kali melangkah ke surau dan masjid, niatkan juga silaturahim. Kita nak pergi ziarah rumah ke rumah, masing-masing sibuk, masing-masing ada hal, masing-masing kita jumpa di masjid, kita jumpa di surau, bertegur sapa, bertanya khabar, jadi asbab untuknya silaturahim. Tiga niat
3 pahala. Mereka yang bijak, mereka mencari niat-niat yang lain, mereka cari niat-niat yang lain, mereka tambah niat-niat yang lain, dan Allah Ta'ala ganjarkan menurut niat mereka. Nanti di hari akhirat kelak jangan terkejut bila kita jumpa sahabat kita, tengok-tengok amalan dan pahala dia melipat ganda. Kita tanya, kenapa, bagaimana kau dapat sebegini banyak? Dia jawab, aku menggandakan niat aku. Dan bila digandakan niat, maka digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada hakikatnya kita hanya melakukan satu perbuatan saja pada waktu ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa sebelum kita sambung kuliah kita, mari sama-sama kita tenangkan hati kita. Kita bawa hati kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikrullah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingati Allah nescaya hati akan menjadi tenang. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita akhirnya berada di Ramadan. Bukan berada di Ramadan, telah di pertengahan Ramadan. Masih ada sebahagian lagi, insya-Allah, hingga Allah Ta'ala memberi kesihatan yang baik kepada kita, dapat kita hidupkan, terutamanya malam-malam yang terakhir daripada bulan Ramadan ini. Hari ini kita keluar sekejap daripada kitab kita. Saya ingin membawa intipati sepanjang lebih kurang setahun kita belajar tentang kitab bimbingan mukminin. Hari ini saya ambil simpulkan untuk kita perkukuhkan lagi, terutamanya ibadah dalam bulan Ramadan kita. Yang pertamanya, tuan-tuan sekalian, yang saya ingin ingatkan iaitu pasal niat. Saya kata tadi kan, tak niat dia terjadi ibadat, niat jadi ibadat ikhlas kerana Allah. Salah niat dia jadi maksiat. Banyak sekarang, tuan-tuan sekalian, baru ni polis buat pernyataan ramai yang kena scam Februari 15 Januari 2024 sehingga 15 Februari lebih 540 juta kehilangan wang, kerugian akibat kena scam. Baru 1 bulan setengah ini meningkat menurut polis 47% berbanding dengan tahun lepas. Maksudnya 1 bulan setengah. Siapa yang kena scam? Yang kena scam ni, tuan-tuan sekalian, pensyarah, orang biasa-biasa, banker, accountant, tuan-tuan sekalian, arkitek. Bukan kata orang kampung tak ada duit, nak kena scam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, saya bukan nak timbul pasal scam. Saya nak beritahu, yang kena scam ni, tuan-tuan sekalian, banyak juta-juta, 500 juta lebih. Hebat scammer tu. Hebat lah, mana sebenarnya dalam duduk jaga-jaga kena scam juga. Cuma saya nak ingatkan tuan-tuan sekalian, yang duk scam ni anak murid kepada bapa scammer. Tuan-tuan nampak hebat anak murid dia. Anak murid hebat, Ustaz. Tuan-tuan tahu bapa dia macam mana? Bapa dia lagi hebat. Kalau anak murid boleh buat damage yang macam ni, kita boleh bayangkan bapa scammer bagaimana dia boleh buat, tuan-tuan sekalian. Dan dia scam kita, tuan-tuan sekalian, tanpa kita sedari. Dan bila kita sedar, telah terlewat. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan jangan main. Kita, tuan-tuan sekalian, kata na'udzubillah, kata Tuhan uji kita, duit kita hilang. Kita kata macam ni lah. Kita kata money is something but not everything. Tuan-tuan, makna dia dilarang merokok. Salah terjemahan. Bukan makna dia tu. Makna dia apa? Maknanya duit adalah penting, tetapi bukan segala-galanya. Dan kita boleh kata apa? Duit boleh dicari. Tuan-tuan sekalian, siapa bapa scammer ni? Bapa scammer adalah iblis. Iblis. Nanti di hari akhirat kita terima buku akaun kita. Kita tak boleh check sekarang. Buku akaun kalau kita boleh check, seronok lah. Buku
ada orang tak ada? Duk syok sendiri rasa macam selangkah di syurga, tunggu nak mati saja ada masuk syurga. Kita tak boleh cek. Nanti bila dapat buku amalan nanti, tentang buka, dia ada 2 kolom buku tu. Satu bahagian masuk debit dan satu lagi bahagian keluar termasuk hutang. Hutang kita. Kita duduk seronok, duduk tadarus Al-Quran, sembahyang tarawih, puasa, ni sembahyang subuh, semua ni daily income masuk. Nanti kita buka buku akaun kita, tengok tak tahu pi mana habis. Ya Allah, mana segala amal baikku, ya Allah, hajiku, umrahku, mana ya Allah? Allah Ta'ala kata, kau kena scam. Kena scam? Siapa scam? Ya Allah, bapa scam. Siapa ya Allah? Iblis dia scam. Tahu orang dia orang ni kena scam. Kebanyakan yang kena scam ni, dia guna apa? Anak murid dia. Sama macam bapa dia guna. Anak murid dia guna apa? Iaitu elemen takut. Dia main elemen takut. Ada bungkusan terlarang mengandungi dada, ada IC anda, kita jadi takut. Dia main elemen takut. Ini notis pemotongan terakhir elektrik di rumah anda, dia main elemen takut. Dan tahu tu dia punya bapa dia ajar. Bapa dia main elemen takut juga. Apa dia elemen takut dia? Ni orang kata apa? Anda tahu apa? Orang kata apa? Ni elemen takut. Sebahagian daripada riya. Riya ada 2. Pertama, mencari pujian manusia. Yang kedua, takut akan celaan manusia. Rumah saya di masjid. Kalau tak main masjid, orang kata apa? Tuan sekalian, kalau tak khusyuk, tolak markah. Sembahyang tak khusyuk, tolak markah. Sembahyang terima tak? Terima. Tapi kalau riya, dia bukan main tolak markah, tuan sekalian, batal terus, malah penuh berdosa. Ni takut orang kata apa? Ni duk pergi berjalan belah Paris, London, haji umrah tak pergi lagi. Abang malu ke orang, orang kata apa? Dia daftar terus haji dan umrah, dia pergi apa hati aku dah pergi dah. Dia buat sebab takut orang kata apa. Batal terus. Hantar duit kat mak ayah, kan setiap bulan potong gaji. Tengok tak ada dalam akaun akhirat kita. Tuhan kata, mana ya Allah? Kau hantar bukan kerana aku. Kau takut orang kata ibu di kampung susah, kau di bandar senang, nanti orang kata apa? Tuan-tuan sekalian, tolong terus kebaikan kita. Kita kadang-kadang kawan kita mati kan. Kawan kita mati. Kalau aku tak main solat dia, kalau orang tengok aku ni kan best friend dia, orang kata apa? Kalau aku tak bawa angkat jenazah dia, tak ikut dia pergi kubur, orang tengok orang kata kawan jenis apa? Dia pergi kubur, dia masuk dalam kubur, dia cangkul kubur, dia korek kubur, berpeluk. Tapi Tuhan pandang dengan kebencian. Dia bukan buat kerana Allah, tapi dia buat kerana orang kata apa? Tuan-tuan sekalian, riya adalah syirik. Syirik adalah menduakan, dan menduakan adalah kecurangan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Nabi sebut apa yang paling aku takut, yang paling aku takut, Nabi kata asyirkul asghar, syirik yang kecil. Sahabat tanya, apa dia ya Rasulullah? Asyirkul asghar. Nabi kata ar-riya, iaitu riya. Kenapa? Dia main elemen takut. Tuan-tuan sekalian, saya kalau tak tadarus, orang kata kalau tak baca Quran, nanti anak cucu kata apa? Allah, tuan-tuan sekalian, nanti di hari akhirat kalau tak ada apa, habis. Tuan-tuan sekalian, boleh tak kalau kita kata macam ni? Kita kata macam ni. Nanti tadi kan kat dunia kita kata harta, duit adalah penting tetapi bukan segala-galanya. Boleh kita kata macam ni? Bila terima buku akaun kita kata macam ni. Amalan is something but not
cakap itu? Oh no, amalan is everything now. Boleh tak kita kata duit boleh dicari? Sekarang kita kata, oh ya Allah, amalan boleh dicari ya Allah. Mana ada? Ya Allah, izinkan aku balik sekejap, aku nak cari balik ya Allah. Mana ada? No you kata nampak impak wah skema kita tersedang tapi yang amalan kita habis dibatalkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Dengan sebab riya. Sebab itu yang paling utama jaga niat kita. Buat sesuatu bukan kerana manusia, tapi buat sesuatu kerana Allah. Saya bila tengok sebenarnya titik pemisah dia punya border antara maksiat, dosa dengan pahala ni sikitnya. Iblis dia ambil kesempatan kat situ. Contoh apa saya kata. Tadi kan saya bagi contoh, kalau kata kawan kita mati, kita pergi kubur, ziarah apa teman dia ke kubur, bawa jenazah dia pergi kubur. Kita kata tadi saya ayat kita, dia kawan aku, kalau aku tak pergi, orang kata apa? Nampak? Kita buat takut orang kata apa. Sepatutnya ayat kita macam ni. Dia kawan aku, kalau aku tak pergi, apa hak seorang kawan? Sepatutnya dia seorang kawan. Hak seorang kawan aku kena tunaikan. Sebab Tuhan suruh jaga hak seorang kawan, jaga hak seorang Muslim. Betul-betul nampak? Yang satu takut kerana orang, yang satu lagi sebagai tanggungjawab. Beza sikit atasnya. Duk kat mana beza tu? Buat sama, berpeluh sama, tapi satu jadi dosa, satu lagi jadi maaf. Duk kat mana? Bukan niat kita, lintasan hati kita. Bagaimana jaga-jaga atasnya. Kalau aku ni PJK, orang tadarus, kalau aku tak tadarus, orang kata sepatutnya apa? Maksudnya alhamdulillah rezeki Allah lah. Kan Allah letak kita di tempat yang baik ini, maksudnya dapat peluang dia, dapat tadarus ini rahmat dan kasih sayang Allah. Maksudnya jangan kaitkan dengan makhluk. Kita buat ibadat semata-mata kerana Allah. Ini maksudnya yang saya nak pesankan yang pertama iaitu jaga niat kita, jaga niat kita. Kita tiga aja dalam bab amalan ni, tiga perkara yang harus kita ambil perhatian. Yang pertama, luruskan niat, betulkan niat kita. Yang kedua, sempurnakan ikhtiar, buat yang terbaik. Dan yang ketiga, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga benda dijaga. Apa kita buat? Tiga benda jaga. Luruskan niat sebenar, sempurnakan ikhtiar, buat yang terbaik. Dan yang ketiga, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya saya masuk, kita cakap peringatan tentang Ramadan. Selalu ayat yang dibaca iaitu, saya ambil sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya nak highlight satu huruf ya. Satu kataan iaitu tattaqun. La'allakum tattaqun. Tegaskan takwa. Takwa ni tegaskan maksudnya kita ni Ramadan ni tujuannya, kalau tentang belajar universiti kat mana-mana kan dia ada kos online. Subjek yang kita akan belajar tu dia ada kos online, dia ada LU. Apa makna LU? Learning outcome. Kalau tentang buat projek pun dia ada outcome dia apa. Ni tegaskan Ramadan, sekolah Ramadan, madrasah Ramadan, modul Ramadan. Dia punya outcome dia apa? Outcome dia iaitu takwa. Takwa. Kita dalam proses membina takwa. Kalau tuan-tuan tanya kan, apa itu takwa? Takwa ni apa? Nak tahu, tuan-tuan boleh cek lah sekarang 15 ni. Maksudnya dah capai dah sikit. Kita dah capai dah takwa tu. Maksudnya kita cari-cari lagi. Kita ikut orang main masjid, kita main masjid, orang baca Quran tu. Kita tahu apa lah hidup kita ni. Bagi ada matlamat kita, bagi ada tujuan kita. Tentang setiap orang yang ada matlamat, dia telah separuh jalan sampai kepada matlamatnya. Tapi kalau kita tak tahu, ikut je orang nanti habis. Orang lari daripada terawih, kita pun lari terawih. Orang tak datang masjid, kita tak datang masjid. Sebab kita tak ada matlamat, tak ada tujuan. Sebab itu syarat pertama hidup kita ni, kalau nak berjaya,
iaitu kita nak bina takwa. Ustaz, takwa ni apa Ustaz? Takwa ni iaitu dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni, apa semua wujud dia, semua bawa kita dekat dengan Allah. Iaitu apa? Solat. Banyakkan solat. Banyakkan solat. Solat sunat rawatib jangan tinggal. Itu yang utama. Ada orang ada sembahyang Isya. Dia ada sembahyang Isya, dia tak sembahyang sunat lepas Isya. Dia pergi sembahyang sunat tarawih. La ilaha illallah. Lebih afdal solat sunat selepas Isya. Kemudian bangun tarawih. Kemudian sampai witir dia lari. Witir dia lari. Tuan-tuan sekalian, witir lebih afdal daripada tarawih. Sebab witir ini kalau ikut mazhab lain, hukum dia dah wajib. Hukum dia dah wajib maksudnya. Maksudnya dia dah, kalau siling tu atas tu apa wajib, kita kata dalam mazhab Syafi'i sunat muakkad, maksudnya dia dah sentuh siling lah. Atas tu dia jadi wajib. Tapi dalam mazhab Syafi'i masih sunat muakkad, dan bagi tahu lebih afdal daripada solat sunat tarawih. Kita belah, kita balik, kita tak tahu sunat keutamaan solat jaga. Siapa-siapa yang belum tuan-tuan sekalian lekat lagi, jadi tabiat lagi bangun malam. This is the time untuk kita latih supaya kita boleh bangun malam. Ustaz, saya sahur 10 minit ya Ustaz. Jadi kalau subuh pukul, kalau kata subuh pukul 6.20, 6.10 saya suruh isteri saya kejut. Saya makan 10 minit, lepas tu saya sembahyang subuh. La ilaha illallah. Bangunlah lebih sikit, bangunlah lebih ada 10 minit, 15 minit, solatlah tahajud 2 rakaat atau sekian. Kalau tiap-tiap malam buat tahajud 2 rakaat atau sekian sampai 25 hari, menurut psikologi dia akan jadi tabiat kita. Nanti habis Ramadan kita akan terjaga dan kita akan buat solat sunat tahajud. Bila dia jadi karakter kita rasa macam kekurangan kalau kita tak buat. Tapi Allah Ta'ala bagi 30 hari. Psikologis kata kamu perlukan 25 hari saja untuk nak jadi karakter lekat kepada menjadi tabiat kita. Tapi Allah Ta'ala bagi 30 hari atasnya. Jadi buat bangun malam. Bangun malam ni saya nak bagi tahu tuan-tuan sekalian. Kalau sekarang kita diuji dengan macam-macam ujian, masing-masing ada ujian ya tuan-tuan sekalian. Ada yang sangat berat tuan-tuan sekalian, ada yang berat tuan-tuan sekalian. Kebanyakan ujian kebelakangan ini sangat berat. Dan kalau orang tanya tips kepada saya tuan-tuan sekalian, apa tips untuk kuat? Tips untuk kuat iaitu bangun malam. Ini tuan-tuan sekalian bukan berdasarkan pengalaman saya. Nabi SAW tuan-tuan sekalian, waktu seawal dia dilantik menjadi Nabi, dia nak bawa syariat dalam keadaan manusia menyembah berhala. Dia nak mula seorang-seorang balik daripada Gua Hira tu, terima wahyu tu, terketak-ketak Nabi. Beban ni tuan-tuan sekalian, balik Khadijah, ya Khadijah, zammiluni, selimut aku Khadijah, selimut aku. Tuan-tuan sekalian, Khadijah pun selimut Nabi. Tuan-tuan sekalian, turun ayat pertama selepas tuan-tuan sekalian, Iqra, ayat yang pertama iaitu Ya ayyuhal muzammil, wahai mereka yang berselimut. Tuhan suruh apa? Qumil lail, bangun malam. Tuhan suruh bangun malam maksudnya. Kenapa bangun malam? Apa dia bangun malam? Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Bangun Quran dan baca Quran maksudnya. Untuk apa? Inna sanulqi alayka qawlan sadida. Sesungguhnya kami akan menurunkan beban yang berat kepada kamu. Tuhan ajar Nabi untuk jadi kuat, iaitu dengan bangun malam. Dia kata nak kuat jiwa kita, bukan kuat tubuh. Kuat tubuh juga kalau kita bangun awal mandi, kuat tubuh juga. Bila kita jaga akhirat, dunia kita akan otomatik terjaga. Tapi kalau kita jaga dunia, terlupa akhirat, dan segala sedap-sedap bos akan hilang begitu saja.
Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jadi untuk nak kuat terutama dengan rohani kita, iaitu dengan bangun malam, buat tahajud kalau boleh, buat tahajud, kemudian buat apa? Buat taubat, kemudian buat hajat atas sekalian, buat hajat, minta dengan Allah, menangis dengan Allah. Ini tips untuk kita mendapat kekuatan atas sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, semua ni tu jalan, tapi janganlah bangun-bangun qiyamul lail atas sekalian buka Facebook, buka WhatsApp, dia ambil gambar dia selfie, dia ambil satu gambar, post salam tahajud. Tuan-tuan tu elok-elok dapat pahala, ria pula dia ditunggu orang komen, wah bagusnya kau, inilah suami soleh. Tuan-tuan sekalian, iblis, walaupun iblis tak boleh nak salahkan iblis, don't blame him. Iblis ni kamu yang pasal, dia kata sorry I'm on leave for 1 month. Sekarang kita dengan diri kita, saya kadang-kadang terlintah iblis, lintah yang saya dia suruh kita bermain tahajud kan, dia suruh buka handphone semua. Saya kata macam ni, come on lah nafsu, let's go to Allah lah. Sekarang setan tak ada, kau tu kan sebahagian daripada aku, jomlah sama-sama kita pergi dekat dengan Allah. Sekarang tuan-tuan sekalian, iblis dalam keadaan yang nafsu dalam keadaan yang paling lemah. Kenapa yang nafsu dalam keadaan paling lemah? Sebab dia punya backup dia tak ada, iaitu setan. This is the time. Kalau tuan-tuan nak didik nafsu, nak pujuk dia, nak disiplin dia, this is the time. Dia tak banyak hal sangat. Tapi nanti kalau dia setan balik, kau tak aku sudah, aku ada kawan. Kalau dia tak ada kawan, jadi kita boleh senang nak didik dia. Dia pun okey lah. Kalau dia terdidik, dia pun enjoy juga. Nafsu dia, saya pun heran. Kadang-kadang saya katakan nafsu, wahai nafsu, kenapa kau khianat aku? Kau tu kan sebahagian daripada aku. Nanti kalau dicampakkan dalam neraka, kau juga kena. Tapi nak bagi tahu fitrah nafsu memang macam tu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Memang fitrah nafsu dia menyuruh ke arah keburukan. Tapi kalau kita didik dia, kita disiplin dia, dia membantu kita untuk sampai kepada Allah. At the end, tanggungjawab kita. Jangan salahkan nafsu, memang tak boleh nak salahkan nafsu kita. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, semua itu untuk apa? Untuk bawa diri kita dekat dengan Allah. Saya berfikir renung tuan-tuan sekalian. Yang kedua yang tuan-tuan tambah tadi, solat kan, tambahkan solat. Ni tuan-tuan sekalian, lagi kan, lagi habis kuliah ni, memang dalam 7.30, saya kata macam tu, 7.30 kan, 7.30 habis solat. Tadi kan masuk isyraq, syuruk, iaitu 7.15. Tuan-tuan nak kena buat dengan ilmu juga, dengan buat tak ada ilmu, tuan-tuan sekalian. Barang Nabi kata hadis sahih, barang siapa yang selepas solat subuh dia duduk tak bangkit lagi, dia berzikir kepada Allah. Zikir ni tuan-tuan duduk majlis ilmu, zikir juga. Tuan-tuan baca Quran pun zikir juga. Tuan-tuan zikir apa pun zikir juga. Dia bangun, tuan-tuan sekalian, bangun 2 rakaat, kemudian dia solat 2 rakaat, maka dia mendapat pahala haji. Bukan kata ni, Nabi kata dia dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Tuan-tuan, siapa yang pergi haji umrah, dia rasa sempurna haji dia? Cuma angkat tangan. Tak boleh angkat ria. Tak boleh angkat. Tapi Nabi kata ni, lagi ni 7.30 kan, tuan-tuan, habis kuliah di orang tu, dia bukan masuk isyraq 7.15, masuk syuruk, kita perlukan 12 minit kan, naik matahari sikit, 12 minit ataupun 15 minit, itu dia panggil waktu duha awal. Tapi kita sembahyang isyraq, waktu duha awal, berarti tengah sikit waktu sembahyang duha pula. Jadi dalam 12 minit hingga 15 minit waktu duha, iaitu dalam 28 minit selepas terbit matahari, tuan-tuan niat sembahyang isyraq, tuan-tuan dapat pahala iaitu haji dan umrah yang sempurna. Oh, nak cari mana? Tuan-tuan sekalian, sekarang nak pergi haji gila-gila punya kos. Tiba-tiba Tuhan kata kamu duduk sekejap. Dan satu lagi tuan-tuan sekalian, saya nak bagi, kadang-kadang kita ni solat jemaah ni, kita ingat kita kat rumah sembahyang surah-surah, la ilaha illallah. Kalau kita afdal kat mana sembahyang jemaah? Kat masjid. Afdal kat mana solat jemaah? Kat surau. Tapi kadang-kadang ada kekangan, misalnya
Jadi tuan-tuan kat rumah ada isteri, ada anak-anak, kadang-kadang sebab tak boleh datang masjid, tarik dia kau sembahyang jemaah. Tarik dia kau sembahyang jemaah. Yang penting solat jemaah tu. Kita jadi pelik. Sembahyang kat masjid ya jemaah. Kat rumah, kat ujung sana, kau di ujung ni. Panggil anak-anak tu solat jemaah. Dalam hadis dia sebut apa? Barang siapa yang solat jemaah selepas subuh, dan solat subuh, kemudian dia duduk berzikir atas dan kemudian dia bila masuk naik matahari isyraq, kemudian dia bangun 2 rakaat, maka dia dapat pahala iaitu haji dan umrah. Ini dia panggil waktu duha. Allah dia ada waktu duha pertengahan, dia ada waktu duha akhir, dan masing-masing ada ganjaran dia masing-masing. Itu ganjaran yang hebat atas kan. Jadi buat untuk orang semua kan terapi cerita apa. Tadi saya alhamdulillah lah balik daripada ilmu ni, lepas tu sempat sembahyang isyraq dah. Dia tulis dalam Facebook, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan semua nak cerita kan. La ilaha illallah. Nanti tuan-tuan sekalian, nanti kita beritahu kalau orang ramai datang ni, kalau ada orang ramai tahu, Tuhan kata aku tak perlu tahu. Sebab kau kan nak aku tahu pun, kau nak orang tahu kan, orang datang semua dah. Jadi tak perlulah aku tahu pun. Ini tuan-tuan jaga. Dan semua orang tahu, semua orang Ustaz. Tapi jaga, kita bukan buat untuk orang, kita buat untuk Allah. Dah siap dah Allah Ta'ala sedia ganjaran kepada kita. Jadi buat ni. Dan satu lagi perhatian yang saya, bila saya renung, saya fikir atas sekalian ni kan, atas sekalian. Tadi kita katakan kita ni Nabi sebut afdalul zikir, selain pada sembahyang kita zikir. Afdaluz zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir apa? La ilaha illallah. Tuan-tuan tak sambungan hadis itu. Kalau tak baca tak tahu. Iaitu wa afdalud du'a. Nabi sebut afdalud du'a. Tuan-tuan tahu apa doa yang terbaik? Nabi sebut yang pertama wa afdaluz zikri la ilaha illallah. Wa afdalud du'a. Doa yang terbaik ialah alhamdulillah. Wa afdalud du'a alhamdulillah. Ustaz, alhamdulillah bukan minta. Alhamdulillah thank you. Maksudnya berterima kasih. Kenapa berterima kasih? The best doa. Saya sebut sebab peraturan Allah yang benar dan kekal benar sampai kiamat. If you thanks me, I will add more. La in syakartum la azidannakum. Sebab itu bila tuan-tuan bangun tengah malam tuan-tuan jangan minta. Sebab cara terbaik bukan dengan meminta, cara terbaik dengan berterima kasih. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Bayang tuan-tuan nak apa? Alhamdulillah sihat kan? Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas kesihatan ini ya Allah. Tuhan kata aku tambah. Terima kasih bayang muka anak-anak kita, bayang muka rezeki kita, bayang muka kebaikan-kebaikan nikmat. Kita cari nikmat. Terima kasih ya Allah. Tuhan kata aku tambah. Setiap kali alhamdulillah aku tambah. Atas kan? Dalam hidup kita ada dua. Pertama nikmat, satu musibah. Ustaz, saya bimbang pada Ustaz kesihatan saya ni. Macam mana kesihatan saya esok lusa setahun 2 hari? Kau tahu kan? Dengar. Turn your fear and anxiety into doa. Tukarkan ketakutan dan kebimbangan kita kepada doa. Apa saja yang tuan-tuan bimbangkan, tukar. Ya Allah, berilah kesihatan yang baik kepada aku, ya Allah. Tuan-tuan bimbang apa pasal pasangan kita? Ya Allah, pelihara dia, ya Allah, jaga dia, ya Allah. Bimbang pasal anak-anak. Ya Allah, jagalah dia bagi pihak aku, ya Allah. Aku tak mampu, dia jauh daripada aku, ya Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, musibah tuan-tuan tukar kepada doa. Banyaklah tuan-tuan bimbang seharian. Banyak kan? Banyak doa. Bila banyak yang kita bimbangkan, maka banyaklah doa. Doa itu amal soleh. Ibadat, banyaklah ibadat. Tuan-tuan nampak, tanpa kita sedar, hidup kita hanya berdoa saja. Macam mana Ustaz? Tadi kan saya sebut alhamdulillah. Bila kita sebut alhamdulillah, the best doa I as more, Tuhan kata.
Jadi tuan-tuan sekalian, kalau nikmat Tuhan lagi tambah, kalau musibah Tuhan pelihara, dan dua-dua adalah doa kita. Jadi hidup kita tuan-tuan sekalian penuh dengan apa? Penuh dengan doa saja. Penuh dengan doa saja. Ini tuan-tuan tahu kumpulan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi buat dan terus buat tuan-tuan sekalian. Ini sebab itu Tuhan kata apa? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Pertama yakin dulu, kemudian ihtisab. Ihtisab ni apa? Ihtisab ni dia nak beritahu hisab apa hisab? Ihtisab daripada perkataan hisab. Hisab ni apa? Dulu kita belajar ilmu hisab kan? Dulu sekarang banyak matematik. Dulu kita belajar ilmu hisab. Tuan-tuan tahu hisab tu apa? Hisab tu kira-kira. Jadi tuan-tuan yakin beriman, tuan-tuan kira-kira yang mana impak tinggi, yang mana menyebabkan jadi susu pahala. Ini tuan-tuan sekalian, semalam siapa khatam Quran semalam? Ada siapa khatam Quran semalam? Dia seorang-seorang dia khatam Quran. Tidak? Tak boleh angkat kategori yang saya bukan takut ria, bersembunyi di balik takut ria. Setiap hari mesti khatam Quran. Saya Qul Allah 3 kali tak boleh. Apa semalam khatam Quran? Qul Allah 3 kali. Ustaz, mudah ni Ustaz. Pasal mudah ni sampai tak buat. Mudah sampai tak buat. Kalau tuan-tuan tak nak baca Qul Allah 3 kali, dalam hadis sahih kata baca Qul ya 2 kali. Qul ya 2 kali seperti mana sebuah Al-Quran, khatam Al-Quran. Dan bulan Ramadan, benda-benda yang simple macam ni kadang-kadang kita buat ambil mudah. Nanti di hari akhirat pula kita tengok orang yang banyaknya pahala. Sebab benda-benda yang simple macam ni kadang-kadang kita tak ambil berat. Jadi tuan-tuan jaga semua tu. Ni yang matlamat tadi yang atas ni. Dan takwa juga, iaitu apa? Dengan sebab takwa, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Atas ni, kita ni atas ni, siapa yang dosa dia sikit? Cuba angkat tangan. Siapa yang dosa dia banyak sikit? Tak boleh angkat. Atas ni, siapa yang asal dosa dia banyak? Tak angkat juga. Kenapa ni? Luar biasa banyaknya. Nanti di hari akhirat pula, bila kita mati ya, kata Ustaz, Tuhan kata ni paling rendah dosa paling ringan ni. Duk sehari. Kata tak sehari berapa orang? Sehari 1000 tahun. Sehari 1000 tahun. Berapa kau? Tuan balik lagi kan? Kata anak cucu tak ada. Kata pergi dapur pelan-pelan. Bukan suruh makan. Kata kena pergi. Kata pergi dapur pelan-pelan. Kata buka gas. Buka gas, dapur gas. Kau? Kata tengok api dia. Kata cuba tegang saya api tu. Bila Ustaz suruh pegang api? Mana boleh Ustaz? Pegang sikit. Rasa panas dia. Tak boleh Ustaz, panas sangat. Kata Ustaz, api neraka bukan main sentuh. Dia main terjun. Terjun dalam tu tak sedang membakar. Ya Allah, ya Allah. Duduk 1000 tahun sehari. Siapa yang masa dia duduk sehari? Tak ada. Kalau sehari 1000 tahun. Tiba-tiba dengan dosa yang banyak ni, saya rasa semua orang kata dosa ni banyak. Tiba-tiba Tuhan kata kamu dapat Ramadan kan, Nabi minta sangat untuk Ramadan, dan Allah Ta'ala janjikan kalau kamu buat elok, habis Ramadan ni kamu seperti mana seorang bayi. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw al-fujif all yosin. Kata nak mafu yang macam mana? Kesak mana yang tak tahu. Tak ambil ni. Habis puasa, tiba-tiba Allah Ta'ala jemput kita balik, pulang kita seperti mana seorang bayi yang tak ada dosa. Melibatkan kos yang banyak Ustaz, untuk nak dapat ni Ustaz, melibatkan kos yang banyak. Kalau untuk melibatkan kos, Tuhan zalim. Kata sekalian, untuk nak dekat dengan Allah, Tuhan bagi ruang dan peluang yang sama. Tak ada kos apa-apa. Dia duduk kat sini dah, keinginan hati kita.
Kalau nak kaya, kalau miskin tak boleh dah buat macam ni. Dia kata sekalian hanya orang kaya saja, orang sihat saja boleh buat macam ni, orang sakit tak boleh. Kata sekalian Tuhan Maha Adil. Sakit pun boleh, kaya pun boleh, sihat pun boleh, kata sekalian tak sihat pun boleh, semua boleh. Yang penting iaitu hati-hati kita buat yang terbaik. Kata sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu perkongsian kita. Lama-lama banyak-banyak pun dia peluang habis. Jadi cukuplah sekadar itu. Kata sekalian, yang baik itu pastinya daripada Allah, yang taat daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya doakan semoga diri saya juga yang tentang semua, moga Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Hargailah, jagalah dia tentang sekalian, sebab kita belum pasti akan bertemu Ramadan yang akan datang. Yang baik pastinya daripada Allah. Allah daripada kelemahan diri saya sendiri, kita takutkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Qur'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salam